Selamat kembali ke channel Cikgu Tiong. Hari ini kita masih sambung modul 2 transformasi. Dalam transformasi terdiri daripada 5 bahagian. Hari ini kita sambung ke bahagian yang terakhir, yaitu gabungan transformasi. Dekat gabungan transformasi, kita akan tengok huruf yang dilabelkan bersama, misalnya A, B. Kalau kita jumpa gabungan transformasi A, B, apa maksudnya? Bermaksud transformasi B dulu diikuti dengan transformasi A. Semasa kita ingin menentukan imej daripada objek di bawah transformasi AB, artinya kita perlu ikut tertib dari belakang dulu diikuti dengan depan. Jadi dari belakang ke depan, kita akan ikut tertib transformasi B diikuti dengan transformasi A. Kita akan buat gabungan transformasi antara translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Kita buat ulang kaji bagi keempat jenis transformasi. Translasi. 4 dia adalah nilai untuk X. Negatif 3 nilai untuk Y. Dalam translasi, kita juga perlu ingat dengan imej tolak dengan objek bersamaan dengan translasi. Apabila kita diminta carikan koordinat untuk imej, kita buat tambah. Carikan objek, kita buat hasil tolak. Translasi, kita buat hasil tolak. Seterusnya, kalau nilai X, pergerakan kita adalah ke kiri dan ke kanan. Nilai Y, pergerakan dia ke atas dan ke bawah. Dalam pantulan, pantulan pada garis X sama dengan 5. Kita perlu tahu macam mana kita nak lukiskan garisan X sama dengan 5. Iaitu, ambil nombor 5, lukiskan satu garisan menegak memotong nombor 5 dari paksi X. Selain daripada X sama dengan 5, dia ada garisan yang lain. Misalnya, garisan Y sama dengan satu nombor. Iaitu kita perlu carikan nombor tersebut. Misalnya nombor 6. Dari paksi Y, kita akan buat garisan melintang. Ada juga garisan yang ada keserunan. Misalnya garisan yang pertama ini. Garisan yang pertama ini kita namakan dia Y sama dengan X. Ada juga garisan yang keserunannya adalah negatif. Ini kita namakan dia Y sama dengan negatif X. Untuk tentukan koordinat imej ataupun objek, langkah pertama, lukiskan satu garisan berserenjang dari objek pergi ke garisan pantulan. Seterusnya, pastikan jarak di antara objek dan paksi pantulan adalah sama antara titik objek dan titik imej. Maka titik imej boleh kita cari. Sama juga dengan garisan yang melintang, lukiskan garisan berserenjang. Sudut persilangannya adalah 90 darjah. Jarak di antara objek ke paksi pantulan ke imej adalah sama. Maka titik imej boleh kita tentukan. Garisan bagi Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X sama juga. Lukisan garisan berserenjang. Pastikan jarak sama, tandakan titik imej. Dalam putaran, beberapa perkara yang perlu kita cari. Kita perlu cari PAS. P, pusat putaran. A, arah jam. S, sudut putaran. Kalau kita nak tentukan sudut putaran, kita boleh carikan sisi sepadan. Misalnya, sekarang kita dapatkan satu pasangan sisi sepadan dulu. Kedua-dua sisi sepadan sudah cikgu lukis. Apabila cikgu gabungkan kedua-dua sisi sepadan ini, kita akan dapati ia akan membentukkan sudut 90 darjah. Seterusnya, dari objek P pergi ke imej dia, ini adalah arah lawan jam. Untuk carikan pusat putaran, kita akan gunakan pembaris sesiku ini. Sebelum kita gunakan pembaris sesiku ini, kita carikan titik sepadan, sambungkan garisan sepadan.
Letakkan pembaris sesiku ini untuk dapatkan sudut 45 darjah bagi titik objek dan titik image. Kita lukiskan dua garisan. Kita akan dapati dua garisan ini bersilangan pada satu titik. Titik inilah kita sebutkan dia pusat putaran. Dalam putaran, kita juga akan diminta carikan image. Contoh, diberi titik objek dan pusat putaran, carikan image. Kita perlu buat satu tanda cross supaya nanti kita boleh bentukkan huruf L untuk pergi ke A. Sudah siap? Kita buat garisan yang kedua supaya kita boleh sampai A. Jadi lengkapkan tanda swista. Masih ingat tanda swista? Tanda swista semua sayap dia akan bergerak pergi ke satu arah yang sama. Setelah tanda swista ini sudah lengkap, semua ini adalah image bagi titik A. Titik ini dia mengambil sudut 90 darjah dan ini adalah ikut arah lawan jam. Jadi kita akan tulis lawan jam. Macam mana pula dengan titik yang kedua ini? Titik yang kedua ini kita ambil sudut 180 darjah. Tak kira dia ikut jam ke lawan jam ke, semua boleh capai titik ini. Titik yang terakhir. Titik yang terakhir kita dapati dari objek pergi ke titik ini. Ini adalah sudut 90 darjah. Arah dia ini adalah arah ikut jam. Kita sambung dengan pembesaran. Pembesaran pada pusat 19 dengan vektor skala 3. Vektor skala I per O. Apabila nilai image dan objek dia adalah ukuran panjang. Panjang image adalah 6. Panjang objek adalah 2. Maka kita boleh carikan vektor skalanya dengan gunakan 6 bahagi dengan 2 iaitu dapat 3. Kita juga ada K kuasa 2. K kuasa 2 kita akan gunakan apabila maklumat yang kita ada adalah luas. Jadi sekiranya diberi luas, kita nak carikan vektor skala, kita akan gunakan K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. Carikan pusat putaran. Caranya kita sambungkan objek dan image, sambung buat garisan, dia akan berpusat pada satu titik. Titik itulah pusat pembesaran. Dalam pembesaran juga akan diminta lukiskan image ataupun lukiskan objek. Kirakan peta dari pusat putaran sehingga objek berapa. Nanti kita akan kali gandakan ikut vektor skala untuk lukiskan image ataupun sebaliknya objek. Contoh 29. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada sata cates. Diberi bahawa transformasi PQR. Tentukan image bagi setiap segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. P kuasa 2 artinya kita perlu buat gabungan transformasi PP. Untuk PP, kita semak P mewakili translasi 3-1. Dari belakang ke depan, kita buat translasi yang pertama. Sekarang kita mau buat pergerakan translasi 3-1. 3 bergerak ke kanan, 3 langkah. 1 bergerak ke atas, 1 langkah. Image pertama dekat sini. Jadi image pertama kita lukiskan segitiga dia. Ini adalah image yang pertama. Kita sambung dengan P yang kedua. Translasi juga. Translasi 3-1. 3 langkah lagi ke kanan, ke atas, 1 langkah. Kita lukiskan image yang terakhir. Image T adalah image gabungan transformasi bagi objek A. Sambung ke B. Raja di bawah masih menunjukkan beberapa gambar raja yang ada kaitan dengan segitiga. Sekarang kita diminta tentukan masih segitiga A, tapi gabungan transformasi dia gunakan PQ. Kita jumpa PQ, kita perlu buat Q dulu diikuti dengan R. Q
Kita gunakan warna yang berlainan. Q putaran 90 darjah lawan jam pada pusat 34. Diikuti dengan R pembesaran pada pusat 8 sifar dengan vektor skala 2. Kita akan buat ikut tertib Q dulu diikuti dengan R. Q putaran dulu, R pembesaran. Kita lakukan putaran dulu. Kita cari objek dia. Sini adalah objek dia. Putaran, kita perlu ada pusat putaran. Pusat putaran 3, 4. Ini adalah kedudukan pusat putaran 3, 4. Untuk kita lukiskan image dia, langkah pertama kita perlu buat cross. Tanda cross iaitu tanda tambah K. Kita akan dapati setiap tanda tambah ini dia mengambil 2 petak. Tanda tambah ini sudah selesai. Mari kita buat huruf L. Kita dapati huruf L kita mengambil berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petak. Jadi setiap sayap dia, kita lengkapkan tanda swasta ini dengan sayapnya. Semua mengambil 8 petak. Setelah sudah kita lengkapkan tanda swasta, kita semak. Mana satu sayap adalah image bagi segitiga A. Ikut arah lawan jam 90 darjah. Jadi kita buat satu anak panah bagi segitiga A. Dia akan mengambil sayap yang ini. Jadi dekat sayap ini kita akan lengkapkan segitiga. Kita tandakan, sambungkan setiap titik ini. Kita dapatlah ini adalah image bagi A. Kita sambung transformasi yang kedua iaitu R. Pembesaran pada pusat 8 sifar. Tandakan 8 sifar sebagai pusat pembesaran. Vektor skala 2 iaitu 2 per 1. Image mengambil 2 bahagian. Per 1. 1 adalah objek. Objek 1 bahagian. Mari kita lukiskan image dia. Kita sudah tandakan pusat pembesaran. Buat garisan. Setelah kita sudah buat garisan, kita akan lukiskan image dia. Kita ambil salah satu sisinya. Kita dapati sisi dekat objek, nilainya adalah 4. Kita kena lukiskan image dia dengan nilainya 4 telah kali ganda 2. Jadi 4 kali dengan 2 dapat 8. Jadi kita lukiskan sisinya berukuran 8 petak. Lengkapkan untuk segitiga yang lain. Kita akan dapati segitiga W adalah image di bawah gabungan transformasi PQ. Segitiga A. Contoh 30. Raja di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q di bawah satu transformasi ABC. A translasi, B bandolan, C putaran. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi AB. Dua jenis transformasi. Kita labelkan dia dengan dua warna yang berbeza, iaitu kita akan buat transformasi B dulu diikuti dengan transformasi A. B bandolan pada garis Y sama dengan X. Kita buat garisan Y sama dengan X. Ini adalah image bagi P tanda. Sekarang kita akan sambung dengan transformasi A. Transformasi A adalah negatif 5, 2. Negatif 5 bergerak ke kiri 5 langkah, 2 langkah ke atas. Image bagi titik P yang kedua sudah kita dapat. Jadi P tanda-tanda sama dengan koordinatnya negatif 1, 8. Sambung ke A ceraian 2. B, C. Kita lakukan transformasi C dulu diikuti dengan transformasi B. C putaran 90 darjah pada pusat 5, 8.
tandakan pusat putaran 58. Kita ambil titik P. Nak cari image, buat tanda Swiss star. Kita mula dengan tanda cross dulu. Tanda cross ini dia mengambil jarak 4 petak. Sekarang kita sambung dengan sayap Swiss star. Sayap Swiss star-nya mengambil 1 petak. Lengkapkan yang selebihnya. Sekarang kita semat ia mengambil sudut 90 darjah ikut arah jam. Jadi 90 darjah ikut arah jam. Image bagi titik P yang pertama kita akan dapat nilainya dekat titiknya dekat sini. Seterusnya kita akan sambung ke B, iaitu pantulan pada garisan Y sama dengan X. Kita buat petak melintang sehingga kita dapati jaraknya adalah 6 petak sehingga paksi pantulan. Kita teruskan untuk yang seterusnya. Kita dapati 6 petak untuk image-nya. Jadi image-nya akan jatuh ke koordinat 71. Jadi P tanda-tanda jawapan koordinatnya 71.